A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sekali lagi kita dapat bertemu dalam tazkirah ringkas. InsyaAllah pada tazkirah kali ini kita sambung berkaitan dengan hadis. Hadis berkaitan dengan fadlul doa, kelebihan kita berdoa. Antaranya ada hadis ringkas daripada Nabi SAW. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa ni adalah ibadat. Kita tahu bahawasanya tujuan utama Allah Ta'ala cipta kita adalah untuk beribadat kepada Allah SWT. Dan ibadat ini bukan hanya tertentu kepada ibadat khusus saja. Contohnya solat, ataupun kita bayar zakat, ataupun kita puasa khasnya di bulan Ramadan, ataupun kita mengerjakan haji bagi yang ada kemampuan. Itu sebahagian daripada ibadat. Yang Allah Ta'ala minta pada kita adalah seluruh kehidupan kita mesti kita pastikan segala aktiviti harian kita dia jadi ibadat. Maknanya daripada sini kita faham apa saja yang kita buat boleh jadi ibadat asalkan niat kita tepat kerana Allah SWT, dan apa saja aktiviti harian yang kita lakukan bertepatan dengan kehendak Allah SWT. Maknanya ada kaitan antara dosa pahala berkaitan dengan halal ataupun haram. Antara perkara yang boleh dijadikan ibadat adalah doa. Apabila kita berdoa, kita kena yakin sepenuh mana dia juga ibadat. Dan kelebihan doa ni maknanya kita boleh berdoa pada kebanyakan waktu, di mana-mana tempat, kecuali yang tertentu sahaja. Tapi asasnya banyak masa, waktu, tempat yang kita boleh berdoa, sama ada dalam solat ataupun di luar solat. Sama ada kita tentukan waktu khusus ataupun semasa kita buat urusan lain, tetapi masih ada ruang untuk kita berdoa. Dari satu sudut dia menggambarkan yusr, kemudahan, mudahnya Islam ni, termasuk berdoa. Lebih-lebih lagi kita dalam situasi COVID-19 ni, lagi-lagilah kita kena sentiasa banyak berdoa kepada Allah SWT. Jadi hadis ni dia beri galakkan kepada kita supaya kita berdoa, kerana kita kena yakin apabila kita berdoa maknanya kita sedang beribadat kepada Allah SWT. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa ni termasuk sebahagian daripada ibadat. Apabila Nabi baca hadis ni, Nabi bersabda, kemudian dia baca ayat Quran. Summa qara'a wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah Ta'ala yang sentiasa minta kepada kita, hamba-hamba Allah ni, supaya kena sentiasa berdoa kepada Allah SWT. Dan Allah Ta'ala beri jaminan kalau kita berdoa kepada Allah, kita minta apa saja, insya-Allah dengan izin daripada Allah, Allah Ta'ala akan kabulkan doa dan permintaan kita. Orang yang tak nak berdoa kepada Allah ni sebenarnya orang yang ada sifat takabur, orang yang sombong. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Orang yang ada sifat sombong, angkuh kepada Allah, kesudahan dia sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah Ta'ala akan masukkan dia dalam neraka dalam keadaan hina. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menggambarkan macam mana al-anbiya war rusul, para nabi dan para rasul Allah SWT juga sentiasa berdoa, walaupun dia ni dikira insan terpilih di sisi Allah. Tetapi
banyak waktu dia habiskan juga dengan berdoa, dan digambarkan oleh Allah, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka ni antara kriteria ataupun sifat yang ada pada nabi-nabi dan rasul ni, mereka bersegera untuk buat kebaikan. Apa saja bentuk kebaikan, apa saja bentuk kebajikan, sama ada derma, sama ada berdoa, sama ada tolong orang, sama ada buat apa saja, yusari'una, mereka bersegera, berlomba-lomba. Sebagaimana dalam ayat yang lain disebut fastabiqul khairat. Antara yang perlu menjadi keutamaan, adat kebiasaan kita adalah kita sentiasa berlomba-lomba dan mengejar untuk melakukan kebaikan dan kebajikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaban. Sifat orang mulia juga termasuk daripada nabi-nabi dan rasul ni, mereka tunjukkan teladan yang baik kepada kita. Mereka sentiasa berdoa kepada Allah SWT, sama ada kerana inginkan sesuatu yang baik daripada Allah, ataupun berdoa kerana ada perasaan takut dan gerun terhadap kemurkaan dan azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat yang lain juga Allah Taala berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Maknanya apabila kita nak minta dengan Allah, apabila kita berdoa kepada Allah, kita kena yakin sepenuh Allah Taala ni memang dekat. Maksudnya kita kena yakin sepenuh bila-bila masa sahaja, di waktu mana pun, sama ada di waktu siang, di waktu malam, apabila kita berdoa, kita kena yakin Allah Ta'ala ni maha dekat. Maknanya dia maha mendengar. Dia mendengar segala rintihan daripada kita, segala munajat daripada kita, segala doa dan permintaan daripada kita. Dan kita yakin Allah Ta'ala akan kabulkan permintaan kita dengan penuh yakin, dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam ayat yang lain juga disebut, amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'. Maknanya ayat ni juga menggambarkan kepada kita, kalau kita dalam keadaan susah, kita dalam keadaan derita, kita berada dalam sesuatu kesukaran, termasuk dalam situasi COVID-19 ni, lagi-lagilah kita kena banyak berdoa kepada Allah SWT. Berdoa supaya jika sekiranya ini merupakan bala, maka kita doa supaya Allah Ta'ala angkat cepat-cepat balanya. Kalau dia dikira musibah, begitu juga kita berdoa kepada Allah supaya musibah ini dapat dihilangkan dengan kadar segera. Kalau dia merupakan benda yang patut kita ambil iktibar, maka kita kena banyak beristighfar, bertaubat kembali kepada Allah SWT. Dalam situasi macam ni, semua kita umat Islam ni lagi-lagilah kena kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kena yakin sepenuh sebagaimana Allah dalam pengetahuan dia apa yang berlaku, kita juga kena yakin dalam kuasaan Allah Taala juga. Kuasa Allah jugalah yang mampu untuk mengangkat musibah dan bala ini. Akhir sekali kita berdoa kepada Allah, antaranya ialah Allahumma dfa' annal bala'i wal waba'i wa min sayyi'il asqam. Kita berdoa supaya Allah Ta'ala hindari kita, menjauhi kita daripada bala ini, daripada musibah ini, daripada wabak ini, dan daripada wa min sayyi'il asqam, segala penyakit-penyakit yang teruk, penyakit-penyakit yang kronik, termasuk penyakit seperti COVID-19. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.